السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلي الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله. Tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung baca hadis-hadis daripada kitab Al-Adabil Mufrad, Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Masuk pada bab berkenaan dengan tidur. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Islam dia tak tinggal satu apa pun kecuali dia bagi petunjuk dan panduan, hingga pada perkara yang dianggap oleh kita sebagai manusia kebiasaan harian kita, tidur, jalan, bangkit tidur. Ini semua ada orang tak anggap dia sebagai ibadah. Dia kelaku adat dia. Main malam tidur, esok pagi bangkit, itu nak jalan pergi jalan. Tetapi Islam dia letak panduan dan beberapa adab dan sunnah untuk kita dapat pahala di sebalik perkara biasa yang kita buat. Pakai baju, cara pakai, buka, makan, minum dan sebagainya. Ini tiap hari kita buat, yang agama lain dia tak ada peruntukan apa-apa. Apa nak makan, makan lah. Tapi Islam nak makan ada cara. Bukanlah cara itu menyukat dan memayakan si pemakan, tidak. Tapi nak bagi dia makan tu cara yang elok, dan bukan sekadar dia dapat kenyang, tetapi dia dapat pahala. Sama bila kita tidur, bukan sekadar kita dapat kerehatan, tapi kita dapat pahala yang cukup besar. Subhanallah. Itu yang pertama, bab ma yaqulu idza awa ila firasyih. Bab apa yang Nabi kata ketika Nabi berada di tempat tidurnya. Itu bila Nabi nak tidur. حدثنا قبيصة وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال بسمك اللهم أموت وأحيا. Nabi SAW bila nak tidur, Nabi akan membaca dengan nama Allah, aku mati dan aku hidup. Wa idza istayqadha min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Bila Nabi jaga daripada tidurnya, Nabi akan kata segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku semula selepas mematikan aku, dan kepadanya kami kembali. Tengok maksud doa tu apa? Penyerahan kepada Allah. Tidur ni ialah mati kecil kita. Mati. Tadi semua kat tidur, belum bangun. Rasa apa tak tengah tidur? Rasa apa? Lena habis. Padam. Alhamdulillah, jaga dan dapat beribadah. Itu seperti mana kita memperelokkan tempat mati sebentar kita. Tilam terbaik, katil pun elok, ada aircon dalam bilik, kemudian dalam malam lagi pula selimut, bantai orang tiga, lenguh dan kaki, buh satu dan kaki, untuk kita selesa ketika kita sedang mati sebentar. Maka apa yang kita sediakan untuk kita selesa
ketika kita mati selamanya. Nah, itu kena tidur bagi Allah. Dengan nama Allah, aku hidup dan aku mati, atau aku mati dan aku hidup. Berarti kita menyerah kepada Allah. Ya Allah, kalau Engkau nak teruskan kehidupanku setelah pagi esok, silakan. Aku akan hidup dengan nama-Mu, ya Allah. Jika Engkau matikan, maka itu hak kamu. Aku mati dengan nama-Mu, ya Allah. Kemudian Allah bagi peluang kita jaga. Bila terjaga, ialah satu nikmat semula, maka hendaklah puji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami semula selepas mematikannya sebentar. Dan apapun kami akan kembali kepadamu, ya Allah. Baik. Juga di antara apa yang Nabi SAW baca sebelum tidur, haddatsana Abu Na'im wa Yahya bin Musa qala haddatsana Shababah bin Suwar qala haddatsani Al-Mughirah bin Muslim an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra Alif Lam Mim Tanzil wa Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nabi SAW kata Jabir, tidak akan tidur sehinggalah Nabi baca surah As-Sajdah dan Tabarak. Kata Abu Zubair, kedua-dua surah ini melebihi kedudukan surah-surah yang lain 70 kali ganda. Ini apa yang disebut oleh Abu Zubair yang meriwayatkan hadis ini. Maknanya kalau dan tak terlalu mengantuk, kita baca surah Tabarak dan surah As-Sajdah. Kalau tak boleh dua-dua, baca satu. Kalau mengantuk sangat, jangan baca, kerana ketika itu kita akan baca lalu tersalah. Tambah kalau letak kepala pula, mula Tabarak habis Waqi'ah. Syaitan cukup ganggu waktu nak tidur kalau kita berzikir. Baik. Kemudian Nabi SAW, di antara cara tidur Nabi SAW, Al-Bara bin Azib berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wada'a yadahu tahta khaddihi al-ayman wa yaqulu Allahumma qini 'adabak yawma tab'atsu 'ibadak. Kata Al-Bara bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi berbaring untuk tidur, Nabi akan letak telapak tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Tak, ada kala macam tu, ada kala macam ni. Nabi tidur mengiring sebelah kanan dan tapak tangan Nabi di bawah pipi kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi baca doa, Allahumma qini 'adzabak, ya Allah, hindarilah aku dari azabmu, yauma tab'atsu 'ibadak, pada hari engkau bangkitkan seluruh hamba-hambamu, yakni pada hari kiamat. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, Tok Guru kita selalu pesan dengan doa ni. Doa ini warid, sahih. Sahih seperti mana doa yang pertama tadi. Maka himpunkanlah doa-doa yang banyak sebenarnya yang Nabi baca. Maka ambillah dan istiqamahlah dalam membaca doa-doa sebelum tidur. Tapi gangguan banyak sebenarnya hari ni, terutamanya handphone, TV dan sebagainya. Bila menonton sampai letih, masuk bilik terus gedebung. Tak ada bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, 4 kalimah tu pun tak ada lah. Tengok handphone sampai terlena, tak ada berdoa ya Rabb, ya Rabb. Baik, kemudian ada beberapa zikir sebelum kita nak tidur. InsyaAllah
Nak lena-lena lah buat macam-macam ni. Macam doa lah lagi, macam luar duduk belah ni lah. Tidur je lah, betul. Memang kita duduk buat pun tu, tak boleh tidur lena. Tapi tu apa kualiti tidur kita? Mangkit masih penat, nak tahajud pun duk mengantuk. Lepas tu gagah tahajud tak khusyuk. Bukankah orang kata bangun pagi-pagi kita boleh khusyuk? Kerana cara kita tak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni hak sunnah ni. Hak ni yang patut kita ni kalut dan sibuk. Bukan hanya pada musim Maulid saja. Setiap musim, setiap masa kita kena sibuk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulidur Rasul hanyalah salah satu daripada tarikh atau peristiwa bersejarah, di samping peristiwa-peristiwa yang lain yang sepatutnya tak ada masalah apa. Dia main-main. Tapi tuan-tuan tengok, tiap-tiap tahun ada saja isu yang kalau kita bandingkan orang Kristian dalam pelbagai mazhab Kristian mereka yang semua sesat, yang semua Bible mereka itu tak betul, tak pernah mereka bertelagah pada bab menyambut Christmas pada 25 Disember. Ya, orang Islam kena buat sesuatu berdasarkan dalil dan punca yang betul. Memang tak boleh kira-kira ikut suka nak buat. Tapi kita dah sepakat bahawa tarikh itu memang bukan satu tarikh yang confirm. 12 sungguh ke? Wallahu a'lam. Ada yang menghitung melalui ilmu falak, maka dapati lahir pada 9 hari bulan Rabiul Awal atau sebelum itu lagi, atau bulan sebelum itu. Ala kulli hal, Nabi itu dilahirkan. Kelahirannya adalah sebagai rahmah. Maka yang kita sambut itu bukanlah tarikh, tetapi Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi yang kita sambut, setiap masa Nabi akan hidup di dalam diri kita, dalam jiwa kita. Maka setiap perbuatan kita akan terkait dengan Nabi, termasuk tidur. Kalau kita jadikan sambutan kepada Nabi itu bermusim-musim, maka kita pun akan beramal bermusim-musim. Pada hari orang cerita kita teringat, lepas tu hilang balik. Lepas minggu tak baca doa dah. Lepas ni minggu baca apa baru dengan hadis. Lepas itu lupa pula. Ini kerana Nabi tak benar-benar hidup dalam jiwa kita. InsyaAllah kita numpan dirahmati Allah.